Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 27 hari bulan 7 2021, kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan, surah yang ke-25, juzuk yang ke-19. Juzuk yang ke-19. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita dalam ayat 41 sehingga 44. 41 sehingga ayat 44. Kisah kita pada kali ini iaitulah kisah puak-puak kafir, geng-geng Quraisy yang memperli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumpa Nabi, perli, istihza, main-main. Orang Kelantan kata nganyi, macam-macam lah dia punya kerenah. Perangai buruk. Perangai tak juh puak-puak kafir ni mereka lakukan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka juga menghina Nabi, mengatakan Nabi ini bawa ajaran sesat. Kerana cuba nak menyesatkan mereka dari jalan datuk nenek dia. Kita kata ini perbuatan yang sangat jahat terhadap seorang yang baik. Maka Allah SWT jawab ke atas tuduhan mainan mereka itu dengan 3 jawapan. Dan diakhiri ayat 44 dengan bandingan. Allah Ta'ala banding, inhum illa kal an'am. Perangai mereka itu seperti hayawan atau lebih buruk lagi daripada hayawan. Maka para ulama telah mengumpulkan perbezaan di antara perangai hayawan dengan perangai manusia yang menolak kebenaran ada 7 perkara. InsyaAllah kita akan bongkar ketujuh-tujuhnya di akhir perbincangan kita nanti, insya-Allah. Baik para pelajar sekalian, seperti biasa kita mula dengan baca ayat yang kita nak tafsirkan ini. Tengok surah Al-Furqan ayat 25, juzuk yang ke-29. Muka surat bagi pemegang tafsir pimpinan edisi Jawi, muka surat 764. 764. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wa idza ra'awka يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من
اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. Balik kepada awal ayat kita. Wa idza ra'auka, dan apabila mereka geng-geng kafir itu melihat engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puak-puak kafir Quraisy ni bila dia tengok Nabi, in yattakhizunaka illa huzwa, mereka hanyalah menjadikanmu ejek-ejekkan, bahan lawak, bahan perli, caci. Itu je yang berlaku. Apa dia kata? Ahadzal ladzi ba'atsallahu rasulah. Mat. Kalau sesuai lah kita main bahasa kata-kata. Mat. Ini ke orangnya yang diutuskan oleh Allah sebagai Rasul? Macam kita lah juga. Bila orang yang kita rasa tak sesuai, kita tak suka dengan dia, bila dia dapat jawatan, kita perlilah. Awak ada orang lain ke nak lantik? Ya. Itulah yang dikatakan mainan-mainan, perli, istihza, ejek-ejekkan yang dibuat oleh Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumpa je kena. Munasabah susunan ayat ini bagaimana? Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut dalam ayat yang lepas bagaimana puak kafir mubalaghah, melampau sangat puak kafir ini untuk mengingkari kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai-bagai syubhat, keraguan, tuduhan yang ditimbulkan. Pergi ke pasar pun salah, pergi makan pun salah, contohnya. Macam-macam dia buat kan. Bayyana ba'da zalika, kemudian kemuncak daripada itu, setiap kali jumpa Nabi, mereka akan perli. Ittakhazuhu huzwan. Bukan setakat tak beriman, Nabi SAW menjadi bahan celaan, ejekan, olok-olok main, dan berbagai-bagai lagi perkara yang mereka buat. Menghina. Maka ayat ini Allah gambarkan kepada kita apa yang mereka lakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tengok Nabi, ini je orang. Gitulah kita, macam kita jugalah. Bila orang yang kita tak setuju, contohnya, tengok dia bercakap, dia bucak, bukan nak hormat, bukan nak buka telinga dengar, main dengan perli, caci maki, bertempik, melau. Kadang-kadang tempat perbincangan jadi macam tempat sarkas zoo negara jadinya. Ini semua punca daripada mana? Punca daripada takabur. Bila ada dalam diri seorang manusia takabur, dia tak akan dengar buah orang. Dia tak akan dengar cakapan orang. Tapi kalau orang yang dia minat, suka, ni orang duduk tulis macam-macam hantar kat kita. Dia kata kalau ada lagi lah Nabi selepas Nabi Muhammad SAW, maka pendakwah yang menjadi ikon, idola mereka inilah layak jadi Nabi. Kita kata subhanallah. Subhanallah, jangan melampau puji orang. Kita puji orang hari ini, esok belum tentu kita puji. Maka berhati-hati tuan-tuan dan puan-puan. Jangan ada sifat ketaksuban kepada pemimpin. Sama ada tak kira lah pemimpin politik ke,
pendakwah ke, penyanyi-penyanyi ke apa benda, jangan. Jadi kita nampak di sini punca kerah kepalanya Quraisy menghina Nabi SAW sebab apa? Sebab mereka lebih kaya dari Nabi. Mereka lebih berpengaruh. Mereka lebih besar jawatan. Tiba-tiba Nabi orang ni dapat wahyu dalam surah As-Sad, A'unzila alihi dzikru min bainina. Allah Ta'ala turun Quran. Dia ni. Rumah dia sebelah rumah saya ya. Tak mana Sabah ni. Gitulah lebih kurangnya. Maka permainan-permainan yang dimain oleh orang kafir ini sangat bahaya. Dia perli Nabi SAW dan mengatakan Nabi ini membawa ajaran sesat. La haula wa la quwata illa billah. Nabi ini membawa ajaran sesat. Dia kata apa? Tengok. Ayat 42. In kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna alaiha. Sebenarnya ia, la haula la quwwata, yaqulu kuffaru Quraisy. Puak-puak kafir Quraisy kata, awishaka hadzal rasul. Dia ni Muhammad ni, kita kata sallallahu alaihi wasallam, ia mengaku jadi rasul ini hampir-hampir dapat menyesatkan kami dari Tuhan-Tuhan kami. Dia punya cakap, dia punya sembang, hampir-hampir kita hilang pertimbangan. Macam kita nak percaya dengan dia, nak condemn Tuhan-Tuhan yang menjadi sembahan tok nenek kita ni. Tu dia punya berat. Wa yasuddana an ibadati asnamina. Hampir-hampir dia berjaya menyekat kita daripada menyembah berhala-berhala yang telah disembah oleh tok nenek kita. Laula, tengok ni. Laula an sabarna alaiha. Andai kata kita tidak sabar dengan prinsip menyembah berhala ini. Allahu Akbar. Masya Allah. Bagi dia tu sabar. Sabar apa? Sabar mempertahankan hujah. Hujah yang tok nenek dia bawa tu. Hujah mantap. Konon-kononnya lah. Allahu Akbar. Jadi kita nak kata apa tuan-tuan? Kalau itulah kepala otak dia berfikir, gitulah keadaan dia. Allahu Akbar. Jadi mereka ni katakan Nabi tak layak, ghairu munasib wala la yaqin. Tidak munasabah. Tidak layak Allah Ta'ala hantar seorang Rasul macam dia ni. Miskin, tak ada kedudukan, tak ada orang panggil harta, tidak layak. Ini menunjukkan betapa zalimnya mereka, keras kepalanya mereka, hati batunya mereka ini tidak mahu menerima. Walahanya dia kenal Nabi SAW sudah 40 tahun. Daripada Nabi kecil sampai ke remaja, sampai ke muda, sehinggalah umur 40 tahun, apabila Nabi terima wahyu, barulah berubah landscape tuduhan mereka kepada Nabi SAW. Kalau kamu nak hina dia, kenapa tak hina dari awal? Budak ni tak, orang panggil, budak orang kampung tak terima lah dia. Macam begitulah lebih kurang kan. Budak ni bagai reject, kata orang sekarang. Bagai reject. Di kampung dia semua orang tak pakai bawah dia. Orang kenal dia ni. Tapi Masya Allah 40 tahun. 40 tahun kamu boleh terima dia sebagai Al-Amin, Al-Amin. Al-Amin. Orang yang punya aman. Bahkan puak kafir sendiri. Walaupun setelah Islam, mereka masih lagi percaya kepada Nabi dalam sudut muamalat.
Dia pergi simpan barang dia di rumah Nabi. Buktinya, semasa Nabi SAW nak berhijrah, Nabi SAW minta supaya Sayyidina Ali hantar balik barang-barang orang sebelum hijrah. Kita katalah. Tapi Nabi bukan begitu. Patutnya Nabi tinggal je barang-barang dia tu. Mu nak lawan aku sangat tak? Barang-barang mu lantak je lah apa nak jadi. Dah, Nabi hantar balik. Amin. Yang tak pernah berubah. Walaupun diancam. Walaupun dikecam. Masya Allah, tabarakallah. Ini amin. Al-amin. Tapi apa boleh buat? Apabila sudah Nabi kita sudah bertukar jawatan daripada Muhammad bin Abdullah kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lain macam dah pokok dia ni. Bertukar dah dia punya tuduhan-tuduhan daripada seorang amin kepada pengkhianat, daripada seorang yang baik kepada majnun, dan macam-macam lagi lah. Kita pun tak nak sebut sangat tuduhan Quraisy ni. Macam kita berdengarkan kepada masyarakat ni je tuduhan. Kita kata itu je lah tuduhan dia. Itu pun idea yang dia ada. Lebih pada itu tak ada lah. Allahu Akbar. Tuhan kata apa? وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا. Tuan-tuan tanda. Jadi setelah Allah Ta'ala bentangkan tuduhan jahat, ejek-ejekkan puak kafir kepada Nabi SAW, maka Allah bawa kepada kita beberapa jawapan balas terhadap tuduhan istihza, ejekan, olok-olok main puak kafir itu kepada Nabi. Allah jawab. Ini jawapan yang pertama. Para pelajar, kalau kita mengaji, kena ada pensil. Ada pensil. Pensel, beli yang asli, yang mudah ni pun tak apa. Tapi jangan guna pen di kitab. Sebabnya kalau kita tersalah tanda, kita nak padam, susah. Rusak kita punya kitab. Saya tengok tuan-tuan guru saya, syekh, masih lagi guna pensel. Saya sendiri pun guna pensel. Tua ke diri guna pensel, macam anak-anak di pasti. Kan? Budak-budak kita pula sekarang ni bertukar dah. Bila cikgu dia hantar PDF ni, dia tak mau salin. Dia suruh mak dia print. Ibu print. Kira dia ambil print, koyak, lekak je atas kertas. Allahu Akbar. Ini dunia nak kiamat. Baik. Setelah Allah Ta'ala ceritakan tentang tuduhan jahat mereka, maka di sini zayyafa kalamahum wa tariqatahum, Allah nak condemn balik dengan tuduhan-tuduhan mereka. Tengok yang pertama. وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا. Dan mereka akan mengetahui kelak, ketika mereka melihat azab seksa, siapakah yang sebenarnya jalan sesatnya. Jadi Allah Ta'ala peringatkan puak kafir, Quraisy, pandai-pandai kamu, kan, tuduh Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa ajaran sesat, yang hampir-hampir memesongkan kamu dari jalan yang benar. Jalan benar dia telah. Jalan benar. Maka Allah SWT bagi tahu di sini, ketika kamu tengok azab, kamu tahu siapa yang benar, siapa yang benar. Jadi ulama tafsir kata, ketika mereka tengok azab di dunia, lagi dia tengok azab, sudah. Kan sewaktu Allah Ta'ala turunkan kemarau panjang di Mekah, delegasi Quraisy mari jumpa Nabi, minta tolong doa lah Muhammad. Kita kata sallallahu alaihi wasallam, tak tahan dah ni, tak ada makanan ni, kering kontang.
Artinya dalam kepala dia, dia tahu. Ini yang jadi perbincangan kita tentang kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut banyak kali apabila ditanya kepada puak kafir, siapa yang menjadi langit ini? La yaqulunna Allah. Mereka kata Allah. Sebab itulah para ulama kita buat istiqra', kajian, istinbat bahawa puak-puak kafir ni dia percaya ada Tuhan, tapi dia syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Sebab itu nama dia musyrik. Jadi dia, bila ada masalah ini, dia pergi jumpa Nabi pula. Maka mereka tak akan, kamu akan tahu siapa yang benar apabila mu tengok azab datang. Tak ada orang boleh melepaskan azab ini kecuali Muhammad. Dia tahu. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Ada ulama mengatakan, wa indal maut, ketika dia nak mati. Maknanya kalau tengok sewaktu hidup, turunnya bala, mereka tengok, mereka insaf, pergi jumpa Nabi SAW, masuk Islam, selamat. Tetapi satu lagi tempat yang berlaku ketika nak mati. Bila nak mati, malaikat datang, malaikat akan tunjuk di mana tempat kamu nak pergi. Ini yang kita bimbang hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Malaikat tunjuk tempatmu. Bagi orang beriman, bila tengok tempat dia nak pergi ke syurga, mereka kata, Ya Rabbi, matilah aku. Cuma mereka tak boleh nak tunjuk kepada anak-anak dia, jangan panggil ambulans, jangan panggil doktor, aku nak mati sekarang. Ada orang yang boleh tunjuk. Allah Ta'ala beri kemuliaan, karamah kepada dia, dia boleh bagi tahu. Aku nak mati dah ni, tak usah buat apa-apa. Macam seorang pemuda yang tertembak. Dia main pistol. Orang Arab ni biasalah, pergi buru main. Tembak mati. Tembak kena luhu. Bawa ke hospital, doktor kelang kabut. Nak beri bantuan kecemasan. Tiba-tiba pemuda ni kata, jangan buat apa-apa. Inni amut. Aku mati. Inni aral maut. Aku dah tengok kematian. Jadi masa tu, apabila seorang tu nazak, malaikat turun. Malaikat rahmat akan turun. Tunjuk di mana tempat dia nak pergi. Jadi budak ni kata, doktor, jangan buat apa-apa. Buat rugi obat, rugi tenaga. Aku nak mati. Subhanallah. Jadi bila dia mati, doktor tak puas hati. Pemuda, muda lagi orang, doktor tak puas hati. Dia panggil keluarga dia. Apa sebab anak kamu ni macam ada sesuatu yang ajaib. Apa amalan dia? Subhanallah. Apa amalan dia? Biasalah, macam kita majalah-majalah ni. Bila tengok orang mati, dia tanya isteri dia, ada benda pelik ke arwah ni? Kan? Jadi doktor panggil keluarga dia, tanya, apa amalan? Bapak dia termenung. Dia kata, aku tak tahu dia amalan apa. Tetapi, dialah yang menjadi jam loceng kami. Apa jam loceng? Dialah yang mengejutkan kami daripada tidur untuk bangun tahajud. Doktor geleng kepala, ambil cuti, pergi ke Mekah, liuhasiba nafsi. Dia kata, aku nak muhasabah diri aku. Budak ni, Masya Allah, bangun tahajud, kejut ibu bapa jadi bangun tahajud, yang menyebabkan Allah beri kemuliaan kepada dia. Dia tahu, an inni amut, aku sudah nampak kematian, doktor jangan buat apa-apa. Saya tak tahu pula etika doktor, boleh ke tak dia dengar kata orang ataupun dia mesti juga masuk oksigen, wallahu alam. Itu kita balik kepada etika kedoktoran. Jadi ada, bila malaikat ni mari, bila tengok orang kafir nak mati, ketika tu dia tunjuk, noh, tempatmu. Ketika itulah roh orang kafir tak mau keluar, lari masuk dalam tubuh balik. Ketika itulah dia sentak oleh malaikat. Na'udzubillah. Nabi bagi gambaran sentapan itu dengan apa? Dengan orang yang ambil besi yang bercakuk macam ni, tarik besi di dalam guni yang basah. Tuan-tuan bayangkan lekat bagaimana. Itu gambaran yang menakutkan kita para jemaah sekalian.
Allahul musta'an. Bila tarik, itu sakit tu. Timbul lagi soalan, kenapa orang nak mati tak mengadu? Orang sakit lain boleh mengadu. Aduh, sakit, doktor. Tapi orang nak mati tak ada lagi rasa. Oh pun tak bunyi. Senyap dia. Kenapa? Maka di sini dihulaikan oleh para ulama kita, min syiddat sakaratil maut. Karena terlalu sakit, sudah tidak ada suara yang boleh keluar lagi. Subhanallah. Ketika itulah kita duduk di sisi orang nak mati, orang nazak. Jangan sibuk. Ajar dia itu ini bukan masa. Dia sudah sibuk dengan jiwa. Dengan ruh dia nak keluar dalam keadaan takut, sakit, macam-macam. Kerja kitanya duduk bisik kat telinga dia, syahadah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu je. Jangan suruh baca. Baca. La. Kita mengucap la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tengok mulut dia bergerak, kita diam. Dia senyap, kita balik. Baik, balik pada tajuk kita. Allah kata apa? وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابِ أَنَّ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا. Bila dia tengok azab ataupun tengok kematian, waqila, ada juga sebagai ulama tafsir kata azabul akhirah, di akhirat esok barulah mereka yakin 100% bahawa mereka yang sesat sebenarnya. Jadi kita kata tiga-tiga itu betul belakalah. Tiga-tiga apa yang disebut oleh ulama tafsir sahih. Maknanya ketika dia tengok azab dunia, mereka sedar. Sebagaimana berlaku kepada mendiang Fir'aun bila dia tenggelam dalam laut, dia kata, amantu, aku beriman dengan Tuhan Musa dengan Harun. Waktu atas darat dulu, dia yang sombong, dia ngaku dia Tuhan. Ataupun ketika nak mati, tapi di saat ni orang tak boleh cerita dengan orang. Ataupun di akhirat esok, kita kata, Masya Allah, takkanlah kita sampai situ baru kita nak sedar. Buat apa lagi? Sedar ketika itu sudah tidak ada makna, sudah tidak ada faedahnya. Allahu Akbar. Kita ni pun begitu jugalah para jemaah sekalian. Kadang-kadang kita duk rasa kita betul. Berkelahi lah sama kita. Kan? Sama-sama asatizah ni kelahi. Berbeza manhaj. Nak mengenali Allah. Metodologi nak mengenali Allah macam-macam. Bila kita mati, kita tahulah mana siapa yang betul. Habis atas dunia ni takkan nak berkerah lengan begini je. Berkerah kepala macam ni. Tak. Kita tak boleh nak kerah kepala. Tapi kita kena balik kepada siapa? Balik kepada Quran dengan hadis yang ditafsirkan oleh ulama salafus salih. Itulah yang terbaik. Mudah-mudahan jalan yang kita ambil ini jalan yang benar. InsyaAllah. Baik. Jawapan yang kedua, Allah balas kepada olok-olok main mereka ataupun apa dia tadi, perli ejekkan puak kafir ni dengan yang pertama tadi, mu tengoklah siapa dia sesat bila mu mati esok. Satu. Yang kedua, ayat 43. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Nampakkah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam keburukan keadaan orang yang menjadikan hawa nafsunya Tuhan yang dipuja, lagi ditaati Allah. Bagaimana hawa nafsu menjadi Tuhan? Kaif? Bagaimana nafsu dijadikan Tuhan? Tengok ulama tafsir kata apa. Kata di Syekh Ahmad Abdul Halim, atba'ul hawa darajatun. Pengikut hawa nafsu ni beberapa peringkat. Faminhumul musyrikun. Paling tinggi kemuncak dianya puak-puak kafir musyrik yang menyembah lain daripada Allah, yang hanya dielokkan, dibetulkan oleh hawa nafsu mereka bila ilmin wala burhan, tanpa ilmu, tanpa bukti, tanpa dalil. Dalil dianya, kita dah jumpa tok nenek kita, maka itulah Tuhan kita. Maka itu dia panggil penyembah hawa nafsu. Arti yang nafsu suka, jalan.
walaupun bercanggah dengan fakta, bercanggah dengan hakikat sebenar ketuhanan. Tak. Itu dia panggil menyembah hawa nafsu. Fakanat ibadatuhu tabi'atun lihawahu. Ibadat dia mengikut kecenderungan hawa nafsu dia. Jadi di sinilah kita kadang-kadang, tuan-tuan dan puan-puan, dalam amalan kita ni ada benda yang bercanggah dengan nafsu. Ada benda disukai oleh nafsu. Contohnya, beribadat dengan lagu-lagu, berzikir dengan muzik-muzik, nafsu suka. Jangan main-main. Tapi kita bukanlah kita nak kata menyembah hawa nafsu, cuma kita bimbang. Penyembah hawa nafsu ni disebut sebagai penyembah hawa nafsu sebab apa? Sebab Tuhan yang mereka sembah, mereka puja itu, iaitulah yang mereka taat itu apa yang disetujui oleh nafsu, sebab dia tengok daripada kecil tok nenek dia sudah pun sembah benda ni, maka setujulah dia. Dan orang kampung dia pula semuanya sembah benda ni. Kalau kita langgar, maka kita akan jadi makhluk asing dalam masyarakat. Ini yang kita bimbang. Patutlah kata Imamul Mawardi, apa dia maksud ikut hawa nafsu ni? Yang pertama, orang-orang kafir dulu, bila dia jumpa batu cantik, dia berjalan contohnya jumpa batu yang comel, terukir, dia bawa balik rumah dia. Dia ukir, dia hias, jadi Tuhan. Dia pergi ke tempat lain pula, faiza ra'a ahsana minhu. Ni lebih cantik lagi. Dia bawa balik, Tuhan yang lama tu dikondem. Jual luar. Tarakal awal, sebagaimana kata di Ibnu Abbas. Ya tu. Makna itu dia panggil agama mengikut hawa nafsu. Dia bukan ikut kebenaran, dia ikut apa yang dia suka. Yang kedua, kana iza hawa syai'an abadahu. Bila hawa nafsu dia setuju dengan benda ni, dia jadikan sebagai satu ibadat. Ni buat kafir ni. Yang ketiga, annahu alladhi yattaba'u hawahu fi kulli ma da'a ilaih. Dia ikut semua hawa nafsu dia nak, dia ikut semua. Maka itu kata Imamul Mawardi dalam tafsir dia, itu maksud dia mengikut hawa nafsu. Sebab itulah saya kata, kita kena belajar ibadat kita ni jangan ikut nafsu. Hari ni tuan-tuan, nafsu ni suka dengar muzik-muzik ni. Nyanyian yonyeh-yonyeh ni suka benar dia. Pendakwah-pendakwah pun bila buat video-video masuk muzik. Bahkan doa diiringi dengan muzik. Doa ni, Allahumma ufili, tapi suara lata, nyonyeh. Les ya para asatizah. Kenapa kita biarkan admin yang tidak mengaji duduk edit video kita? Sebab itulah saya, insya-Allah, kalau video yang kita sendiri, admin kita buat, tidak ada benda tu. Tapi kalau orang lain buat, dia sebarkan, itu di luar kuasa kita. Kalau yang orang yang kita kenal, kita tegur. Kata tukar je lah daripada muzik tu. Kalau nak suara lata juga, ambil suara burung, suara-suara bunyi air terjun. Itu tidak ada masalah. Tapi kalau dengan suara muzik, jangan. Sebab ada khilaf ulama di situ besar. Kita tidak beribadat dengan gendang-gendang, dengan nyanyian. Tidak. Tapi nafsu suka. Kalau boleh bergendang, ya Rasulullah, malam-malam sampai pukul 12 malam, tuan-tuan tak tidur. Tapi kalau ajak zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tak ada pukul 10, lena habis dah. Baiklah. Allah kata apa? Afa anta takunu alaihi wakila. Maka dapatkah engkau menjadi pengawal yang menjaganya jangan sesat? Afa anta ya Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah kamu boleh kawal orang yang mengikut hawa nafsu supaya jadi tak sesat? Jawabnya tak boleh nak kawal dah. Mereka ni tak akan dengar apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita hari ni pun sama.
Orang-orang yang paling payah untuk kita nak betulkan channel, tanda ni tuan-tuan, sahabat-sahabat pelajar semua, orang yang paling susah untuk kita betul balik, iaitulah orang yang ikut hawa nafsu di dalam beragama. Payah. Yang disebut oleh ulama dipanggil ahlul bidah. Orang-orang yang suka kepada perkara-perkara bid'ah. Ini sukar untuk kita nak yutankan dia balik ke jalan sunnah. Orang yang betul-betul ahli maksiat, dia tahu dia buat ni maksiat. Tak baik kita ni maksiat ni. Sekali jumpa ustaz senyum. Ustaz ni macam peli aku je. Macam dia tahu ya aku tak solat. Macam dia tahu ya aku pergi tempat pelacuran. Jadi dia mudah. Dia tahu dia maksiat. Tetapi orang yang terjebak dengan talbisu iblis, ya pengikut ajaran sesat, saya tak nak sebutlah pengikut apa ni. Dia panggil ajaran batiniah ni. Walaupun dia punya guru yang dia nak ikut tu, rambut dia apa pelik kan. Macam berkeping roti macam tu. Tak ada kebersihan langsung. Wali. Itu dia panggil, ulama mengatakan, nak taubatkan. Nak tarik balik orang yang pengikut hawa nafsu, yang mengikut benda-benda yang bid'ah, yang khurafat ni, lebih payah daripada kita nak tarik, nak insafkan orang ahli maksiat. Ahli maksiat, dia kata dia maksiat. Tapi ini ahli ibadat, dia kata saya ibadat. Awak seorang yang cakap tak betul, orang lain betul belaka. Walaupun dia anggap Tuhan dalam jubah dia pun ada. Tuhan dalam jubah dia. Anak dia tu Tuhan tu dia. Pun boleh ikut. Kalau kita condemn, dia kata ni bahasa, awak tak faham bahasa ni. Ini bahasa ahli-ahli makrifat ni. Tapi masalah boleh percaya pula tu. Allahu Akbar. Baiklah. Maknanya Allah kata, ada kamu ya Muhammad boleh kontrol. Dan tengok nota di bawah. Nota sebelah 78. Yakni orang yang bertuhankan hawa nafsunya akan melakukan apa sahaja yang dikehendakinya dengan tidak tersekat-sekat lagi. Dan tidak pula mahu mendengar nasihat pengajaran daripada Al-Quran dan Sunnah. Tak mahu. Baik, yang teguran yang ketiga kepada puak-puak yang hina Nabi, yang olok-olok nak kepada Nabi SAW, mengejek Nabi ni. Tengok ayat 44, ayat yang terakhir dalam siri kita ni. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun. Bal, adakah engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyangka bahawa kebanyakan mereka kaum musyrikin itu mendengar yang benar, dia dengar tu dia tahu benda benar ataupun tidak? Ni. Jadi pokok dia ni tak, dia dengar macam lembu dengar kita panggil dia ya. Ya'qilun hatta tatma' fi imanihim, sehingga kamu semangat sangat tamak nak mereka beriman. Mu ingat dia dengar ke? Au ya'qilun, atau memahami apa yang engkau sampaikan kepada mereka. Allah tegur Nabi SAW. Mu ingat dia ni dengar betul ke ni? Macam kita lah kan. Kalau kita bagi tahu apa-apa, budak-budak ni buat dek ya. Kata orang buat lembu kenyang. Tuan-tuan tahu ke istilah lembu kenyang? Lembu kenyang ni kalau dia dah kenyang, dia duduk atas jalan raya, duk ngak duk makan. Kalau kita tekan horn kereta, tak bangun dia. Relax ya, paling tengok kita sengih ya. Itu lembu kenyang. Jadi Allah bayangkan kepada Nabi SAW, mu ingat apa yang kau sampaikan itu mereka dengar, ya'qilun, mereka faham. Allah kata apa? Inhum illa kal an'am. Mereka sebenarnya hanyalah seperti binatang ternak. Lembu kenyang tadilah. Betul saya punya contoh, lembu kenyang.
bal hum adallu sabila. Bahkan bawaan mereka lebih sesat lagi daripada binatang. Allahu Akbar. Ayat ini ada lagi ayat kasar daripada ni. Allah sebut kepada orang yang menentang kebenaran itu seperti hayawan. Tengok nota di bawah. Mereka yang bertuhankan hawa nafsunya itu tidak akan dapat mendengar dengan sepenuh ingatan akan seruan Islam yang disampaikan kepadanya. Kita cakap apa pun tak masuk dalam kepala, kata orang. Dan tidak akan dapat memahami dalil-dalil dan bukti-bukti yang terbentang luar di hadapan matanya kerana mereka adalah sebagai binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Tuan-tuan. Jadi sesalah di sini Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi SAW, orang yang kamu sangka baik, berkelip mata dengar kamu cakap itu sebenarnya mereka tak ada akal. Dia dengar saja, dengar sambil nak perli awak. Sebab itulah kita ni jangan jadi jahiliyah. Orang jahiliyah dulu dia tak mau dengar langsung. Bila Nabi baca Quran, ilghaw. Mereka mula buat hingar bangar, bising-bising. Zaman kita ini pun kalau orang baca Quran, baca Al-Fatihah, ada orang kacau buat bising-bising, hati-hati tuan-tuan. Perangai jahiliyah dulu terbawa-bawa sampai ke hari kiamat. Jangan duk main. Ini di antara ayat, maknanya mu ingat Nabi sukalah buat kafir dengar dia duk baca Quran, tapi mereka rupanya dengar dengan cemuhan, bukan dengar dengan nak mencari kebenaran. Baiklah para pelajar sekalian, itu ayat yang kita baca. Maka dalam ayat ini, ayat-ayat yang kita baca ni 41 hingga 44, apakah faedah yang kita dapat? Beberapa faedah pengajaran yang kita boleh ambil. Yang pertama, kita ni tengok kepada arahan Allah, kita ikut siapa? Allah suruh buat, kita buat. Nabi SAW suruh buat, kita buat. Bila Allah larang, kita berhenti. Maka itu menunjukkan kita taat kepada Allah. Tapi kalau ayat-ayat arahan kita tak buat, hadis-hadis larangan kita langgar, maka itu nama dia ikut hawa nafsu. Ittaba'a hawahu, ikut hawa nafsu. Tuan-tuan, itu je lah. Skill kita nak tahu, kita sendiri yang boleh cek kita. Aku ni ikut hawa nafsu ke ikut Allah? Dengar azan, tak mau pergi masjid. Tuan-tuan jangan tercelah. PKP Ustaz. Tak apalah, musim PKP kita nak buat macam mana? Tapi kalau PKP tak ada, pergi masjid ke tidak? Biar kita terasa, bila dengar azan tu meronta jiwa kita, nafsu kita nak pergi masjid, itu tanda kita mantap iman. Saya tak nak ajar tuan-tuan yang payah-payah yang saya tu, sebab itulah saya buku kita ni nama dia Sunnahmu Amalanku. Tajuk dia pun menarik tuan-tuan. Sunnahmu Amalanku. Dalam buku ni kita kumpulkan ibadat-ibadat, solat sunat yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sedikit bacaan dan beberapa adab. Tujuannya kita nak, bila sebut sunnah Nabi, itulah yang kita nak amalkan. Tak salah tuan-tuan bertanya, ada dalil ke tak ada dalil? Hadis ni sahih ke tidak? Tidak salah. Untuk memastikan. Jangan pula bila orang tanya, hadis ni sahih ke Ustaz? Dia perli pula. Istihza'. Mau nak tahu hadis sahih tu sahih, mungkin tanya kedai roti canai itu. Kenapa begitu sombong kita dengan masyarakat yang nak beragama di atas landasan yang ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita? Setengah-setengah ustaz ni sombong, bila orang cakap macam ni dia perli pula kepada orang bertanya. Kan? Jadi kenapa kita jangan. Jadi kita nak tengok kita ni ikut hawa nafsu ke tidak, tengok landasan beragama kita ikut Quran dengan hadis.
berdasarkan huraian para ulama Islam yang muktabar, apa Imam Syafi'i kata, apa Imam Nawawi kata, kita amalkan, maka itu dipanggil orang yang ikut sunnah. Dan itu di antara. Yang kedua, am tahsabu anna aktsaruhum yasma'una aw ya'qilun. Kan? Apakah kamu sangka kebanyakan ramai di kalangan puak kafir yang dengar mu ceramah itu ada akal? Allah kata inhum illa kal an'am. Mereka itu lebih macam hayawan ya, macam unta. Balhum adallu sabila, bahkan mereka lebih sesat daripada hayawan. Kenapa Allah banding di sini? Allah, saya pun malu juga nak sebut tuan-tuan, tapi para ulama tafsir sebut, kita kena sebut kan. Dia kata ja'alal aktsarina adalla sabila minal an'am. Allah jadikan ramai di kalangan manusia yang menentang dakwah Nabi ini seperti hayawan ternakan. Istilah bahasa Melayu kata seperti lembu kenyang. Lembu kenyang ni dia duduk, dia tak akan bangun. Saya tak pasti pula ada ke istilah orang Arab unta kenyang. Belum jumpa lagi. Dia panggil al-jamalus syaba'. Maknanya unta kenyang, tak ada. Lembu kenyang ada. Baik, dia kata sebab apa? Li'annal bahimata, hayawan ni dia ikut gembala dia. Gembala dia, bila dia tarik, dia ikut, ya kambing ni semua ikut gembala nak pergi ke padang ragut yang lain contohnya. Kan kita tengok dalam video tu, di negara orang putih ke mana, Arab ke, satu padang, seorang ya tuang gembala dia duduk depan sekali, bawa tongkat pun kecil, besar ni je tongkat dia, bawa berjalan, ikut semua dengan bahasa kambing ni. Kambing satu padang ikut tokai dia berjujuk dia. Dia tak kacau. Adalah seekor dua yang melilau tepi-tepi tu. Adalah, tapi gitulah. Wal aktsarun, tapi ramai di kalangan manusia yang didakwah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ikut. Ini sebab kata di para ulama Islam, punca Allah Subhanahu Wa Taala bandingkan kafir dengan sesak. Hayawan lebih sesak daripada hayawan. Hayawan ikut gembala. Saya selalu ikut sahabat-sahabat kita ni pergi tempat majzarah, tempat sembelih unta di Mekah. Bila kita nak sembelih unta, kita pergi di kandang. Berapa ekor pun nak? Dia kata 10 ekor unta contohnya. Kita beli 10 ekor. Pilih unta siap. Dia pun pergi ambil. Tokai dia ambil ibu unta tu, gembala dia. Tak depan sekali. Dia pun tarik. 5 ekor ni semua mengekor bos dia seekor tu pergi. Sampai ke tempat sembelih, masuk dalam tempat sembelih tu, tuan dia tarik balik. Ibu unta tu keluar, pergi. Kita kata Masya Allah, yang qadun, mereka sangat taat. Mudah je kan. Baik. Yang ketiga, mereka hina Nabi SAW dengan 2 sebab. Maaf. Orang hina orang ni, perli orang, ejek orang ni biasanya 2 sebab. Orang ejek orang dengan 2 sebab. Sebab yang pertama, bisuratihi, bentuk rupa dia. Boleh jadi dia ni cacat. Mata macam ni ke. Ya, tempang. Jadi orang akan perli dengan sebab rupa. Biasalah orang tak baik ni macam tu, tapi kita dilarang nak perli-perli. Sebab yang kedua, bisifatihi, dengan sifat dia. Maka bila kita tengok kepada mereka perli Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka perli Nabi dengan sebab apa? Kalau kata dengan sebab rupa Nabi tak betul lah. Kata di Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu, wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Allahu akbar. Wa ahsanu minka, orang lebih cantik daripadamu ya Rasulullah, tak pernah mata aku tengok. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u, orang yang comel daripada engkau tak pernah dilahirkan oleh seorang ibu.
Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annama khuliqta kama tasha. Engkau dijadikan bebas daripada cacat cela, seolah-olah Allah jadikanmu seperti apa yang kau nak. Hidung mancung, mata comel. Allahu Akbar. Jadi kalau kata nak perli Nabi dengan sebab huduh rupa, tak mungkin. Maka sudah tentu mereka nak perli Nabi juga dengan sifat Nabi, tak mungkin. Sebab mereka yang jadikan Nabi sebagai Al-Amin, tiba-tiba mereka kata sesat. Bagaimana? Maka ini menunjukkan semata-mata penolakan mereka terhadap Nabi SAW semata-mata hawa nafsu. Itu je lah. Semata-mata kerana apa? Kerana hawa nafsu, bukan kerana lain. Baik, sebagai penutup, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala, kita balik semula. Tadi saya sebut dah spontan, sebentar lalu. Kenapa Allah Ta'ala sebut inhum illa kal an'am, mereka itu tidak lain kecuali seperti hayawan, balhum adallu sabila, bahkan lebih sesat daripada hayawan. Maka para ulama kita ini dalam tafsir kita, dia kumpul ada 7 sebab. Tuan-tuan tanda satu-satu, saya nak baca secara laju sebab masa kita sudah terhad. Yang pertama, hayawan ini akur, tunduk kepada tuan dia. Berjalan dia pergi. Kan? Kita tengok budak-budak kecil pun, kalau dia jadi gembala kerbau ke apa, kerbau ikut ya dia. Padahal yang tarik dia tu budak. Allah, kita sedih baru dekat raya baru ni, seorang kanak-kanak tersangkut di tali. Lembu dia mati ditarik oleh lembu. Allahu Akbar. Nasib dia sampai ajar dia, kata nak kata. Yang pentingnya, mereka ini walaupun dia budak kecil, dia boleh tarik lembu. Ikut je lembu belakang budak ni. Subhanallah. Kalau tengok lembu, kalau besar lembu tu, tengok tuan. Itu an'am. Kalau tengok gajah lagi besar. Yang naik atas kepala dia, kecil je orangnya. Kan? Sekali dia tampar dengan belala dia tu, mati kawan tu. Wa tumayyizu, binatang ni boleh beza di antara orang yang buat baik kepada dia, orang yang buat tak baik. Sebab itulah hayawan bila tengok tuan dia datang, dia ikut. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Tapi berbeza dengan manusia, dia tak boleh nak beza di antara yang baik dengan yang buruk. Nabi ajar benda baik, dia tak boleh nak beza. Allahu Akbar. Satu perbezaan. Kenapa? Allah Ta'ala banding katakan mereka lebih sesat daripada hayawan. Yang kedua, anna qulubal an'am, hati hayawan ni tak ada ilmu. Dia tak pernah belajar, pasti pun tak pergi. Kan? Fahiya khaliyatun anil jahl. Dan dia tak ada lagi dalam kepala dia i'tiqad yang pelik. Tak ada. Hayawan ni tak ada ilmu. Tapi dia tak tahu, tak ada pula pegangan sesak dia tu. Tak ada. Nak syirik pada Allah Ta'ala tidak berlaku. Hayawan. Tapi puak-puak kafir, qulubuhum, orang kafir ni dalam hati dia tak ada ilmu, ditambah dengan kejahilan lagi. Jahil apa? Jahil tentang Allah Azza wa Jalla. Orang ajar perli pula. Tak mau. Maka mereka lebih sesak daripada hayawan. Hayawan tak ada ilmu tapi dia tidak jahil. Yang ni tak ada ilmu, jahil pula, lawan pula. Dia ikut, ya tokai dia cakap apa. Masya Allah. Yang ketiga, anna adama ilmil an'am, binatang kalau tak ada ilmu, tak memudaratkan orang. Kalau binatang tak ada daging, mudarat. Kan? Kita nak buat korban pun tak sah. Tetapi kejahilan yang berlaku kepada manusia memberi mudarat kepada orang lain. Apa mudaratnya? Orang ajak beriman kepada Allah, tak mau dia. Mudarat. 3. Yang keempat, annal bahaim la tastahiqu iqaban. Hayawan-hayawan tidak akan diambil tindakan dengan sebab kejahilan, tak ada ilmu dia. Tapi manusia tak ada ilmu, jahil tentang Allah, mereka ini akan diambil tindakan oleh Allah di akhirat nanti. 4. Yang kelima, annal bahaim tusabbihullah. Hayawan-hayawan bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla.
Allah sebut dalam surah Al-Isra yang kita baca baru ni, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Semua benda bertasbih. Surah Al-Isra ayat 44. Baru je kita baca dalam surah Al-Hajj ayat 18. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawat wad dawab, masuk hayawan. Semuanya sujud pada Allah. Dalam surah An-Nur baru je kita lalu ayat 41, wat-tayru saffat kullun qad alima salatahu wa tasbihahu. Burung-burung hayawan bertasbih. Wa in kana kadzalika fadalalul kufar, puak-puak kafir langsung tak tasbih kepada Allah, maka mereka lebih sesat daripada hayawan. Allahu akbar. Yang keenam, hayawan-hayawan mereka tak tahu apa. Allah tak beri kepada mereka alatul ma'rifah, tak beri akal untuk berfikir. Mereka tak payah masuk sekolah apa dia. Dia tahu dia nak makan, dia tahu dia nak bini. Wa al-mal kufar, puak-puak kafir ini sudah ada alatul ma'rifah, sudah ada alat pengetahuan. Kan? Mata, telinga semua boleh digunakan. Boleh dengar lagi apa orang cakap, tapi mereka tak gunakan alat ini, maka mereka lebih sesak daripada hayawan. Yang ketujuh, hayawan-hayawan ni dia tidak merusakkan apa yang dia tahu benda baik, dia tak akan rusakkan. Fa innallaha a'taha qadran minal ma'arif. Jadi Allah Taala beri pada dia makrifah untuk dia, ya, benda hak tu dia tak rusakkan. Tapi puak-puak kafir, dia rusak semua segala benda. Yang Nabi ajar benda baik pun mereka rusakkan juga, maka mereka lebih sesak daripada hayawan. Wallahu alam, itu di antara 7 perkara perbezaan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala bandingkan balhum adal. Orang kafir yang tak mau terima Islam ini lebih sesak daripada hayawan. Dalam kitab kita ini menggambarkan ada 7 perkara yang dikumpulkan daripada pelbagai tafsir. Tafsir Sam'ani, tafsir Ar-Razi. Jadi sebab itu nama tafsir saya baca nama dia Al-Muharrar. Makna tafsir yang terpilih. Daripada ni kita kumpul satu tempat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang baik lebih baik daripada segala hayawan, lebih baik daripada segala makhluk-makhluk yang tidak beriman atas dunia ini. Baiklah, semoga kita selamat di dunia. Ikutlah Al-Quran dan ikutlah sunnah Nabi SAW. Ikutlah kefahaman yang ditafsir oleh ulama-ulama kita salafus salih dan baqiyatus salaf yang mengajar kepada kita perkara yang benar. Mudah-mudahan kita selamat, insya-Allah. Kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang bermula ayat 45 dalam tafsir kita dalam siri yang seterusnya, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.